Baiklah, seterusnya dipersilakan peserta kedua, Saudara Muhammad Adib bin Saharudin dengan pidatonya yang bertajuk Masyarakat Tanpa Tunai. Sudahkah kita bersedia? Dipersilakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Prihatin. Di hujung muara terdampar jerami, nak darah bersanggul, memetik lada. Di belontar suara, menggegar bumi, pidato nan unggul, membuka minda. Sejambak kasih saya titipkan buat saudari pengacara majlis, barisan panel hakim yang sentiasa berpaksikan keadilan, penjaga masa yang sentiasa dengan detik waktunya. Seterusnya, hadirin hadirat sekalian, melihat kepada perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat di seluruh dunia, variasi alat mula bercambah, bagi cendawan tumbuh selepas hujan untuk memudahkan manusia menjalankan aktiviti harian di mana jua. Kemajuan teknologi telah mengubah norma ekonomi di seluruh dunia daripada pelbagai aspek dan membawa proses jual beli ke satu tahap yang baharu di mana para pengguna atau pelanggan tidak lagi membawa wang tunai di tangan. Ya, kedengaran aneh apabila satu budaya yang kita amalkan berabad lamanya kini digantikan dengan satu ideal yang tidak mampu ditafsir oleh pemikiran insan biasa. Namun itulah hakikat di dunia ini, bahawa dunia tidak menggunakan lagi wang tunai dan Malaysia melangkah sederap dengan negara lain dalam menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai. Hadirin sekalian, pinjamkan telinga, mata dan minda anda. Ayuh bersama saya melayari lautan ilmu, mengupas dan membicarakan mauduk pidato saya pada hari ini yang berbunyi Masyarakat Tanpa Tunai. Sudahkah kita bersedia? Sebelum kita berlayar, izinkan saya memberikan definisi tajuk pidato saya pada hari ini agar hadirin hadirat tidak kebingungan meskipun kandil kebenaran telah saya nyalakan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, masyarakat bermaksud sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat. Frasa tanpa tunai pula saya takrifkan sebagai ketiadaan wang ringgit atau ketiadaan wang berbentuk fizikal. Maka jelaslah tajuk pidato saya pada hari ini. Persoalan yang mungkin berlegar-legar di minda hadirin hadirat sekalian adalah bagaimana masyarakat tanpa tunai dapat dibentuk dan bagaimana proses jual beli dijalankan di negara kita. Maka tercetuslah pragmatik pertama saya yang berbunyi penggunaan tunai tiada, aplikasi dicipta pemudah cara. Para penonton yang saya hormati, cuba hadirin lihat di genggaman hadirin sekarang. Saya yakin bahawa 70% daripada kita sedang menggenggam telefon bimbit atau telefon pintar. Kita sedang maklum terdapat pelbagai aplikasi yang boleh dimuat turun melalui telefon pintar seperti WhatsApp, Telegram, panggilan video dan macam-macam lagi yang dapat membantu kita berhubung dengan orang yang jauh. Kini, proses pembayaran juga boleh digunakan melalui aplikasi yang dapat dimuat turun melalui telefon pintar. Sebagai contoh, aplikasi e-wallet. E-wallet telah diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia pada 15 Januari 2020. E-wallet atau dompet digital telah menggantikan dompet fizikal supaya kita tidak perlu lagi membawa dompet atau beg tangan ke mana-mana sekaligus mengurangkan wang yang perlu dibawa. Selain itu, penggunaan e-wallet juga telah menjimatkan masa para pengguna. Perkara ini sangat jelas kerana para pengguna atau pembeli tidak lagi perlu beratur untuk membayar di kaunter. Selain itu, pembelian makanan juga mampu dibayar menggunakan aplikasi ini. Masih lagi persoalan yang sama, adakah kita bersedia masyarakat menerima perubahan ini? Sidang penonton yang saya muliakan, menuju kepada intipati pidato saya yang kedua, inisiatif e-tunai rakyat menggalakkan penggunaan e-dompet. Program e-tunai rakyat yang mengagihkan RM30 kepada setiap individu yang layak pastinya akan menyumbang kepada masyarakat tanpa tunai dan membantu rakyat Malaysia terutamanya golongan B40 dan M40 untuk membiasakan diri dengan pembayaran elektronik. Pembayaran tanpa tunai menjadi amalan masyarakat di negara maju dan apabila Malaysia bergerak ke arah itu, rakyat dan peniaga juga perlu mempertimbangkan kaedah pembayaran tanpa tunai.
platform bagi pembayaran tanpa tunai telah wujud dalam syarikat-syarikat seperti Touch and Go, Boost, Grab dan lain-lain yang menyediakan perkhidmatan e-dompet. Apabila semakin banyak peniaga tempatan di seluruh negara menerima transaksi tanpa tunai, warga rakyat Malaysia mendapati bahawa perurusan tanpa tunai tidaklah begitu sukar. Program e-tunai rakyat diumumkan kerajaan dalam Belanjawan 2020 sebagai rancangan digital yang melibatkan kos sebanyak 450 juta ringgit bertujuan untuk menggalakkan pengguna dan peniaga tempatan terutamanya dalam perniagaan kecil dan runcit untuk menggunakan e-dompet serta kaedah pembayaran digital. Hal ini telah mewujudkan ruang kepada masyarakat untuk terus bersedia menghadapi masyarakat tanpa tunai. Kedua Eksekutif Kumpulan Payment Network Malaysia Senderan Berhad, Peter Shager, menyatakan bahawa negara kita memerlukan jangkauan 20 tahun untuk menjadi masyarakat tanpa tunai. Shager menjelaskan bahawa sekarang ini masyarakat tanpa tunai mungkin tidak sesuai bagi mereka yang berada di kawasan pedalaman kerana mereka masih biasa menggunakan wang tunai dan kurang selik terhadap masalah kewangan. Bagaimanapun, angka transaksi elektronik di Malaysia terus melonjak sejak 2 tahun lalu disebabkan perkembangan e-dagang di negara ini. Para penonton yang saya hormati, pidato saya diteruskan dengan hujah yang berbunyi masyarakat tanpa tunai satu fenomena jangka panjang. Malaysia masih lagi jauh dalam perjalanan untuk menjadi masyarakat tanpa tunai. Berikutan tabiat masyarakat Malaysia yang masih gemar berbelanja menggunakan wang tunai. Menurut Perangkaan Bank Negara Malaysia, sejumlah 833.9 juta transaksi telah dibuat melalui perbankan internet dari Januari sehingga Disember 2018 berbanding 741.9 juta pada tahun 2017 dan 588.2 juta pada tahun 2016. Sedang penonton yang saya muliakan, walau bagaimanapun, kita perlu berfikir tentang keperluan untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah masyarakat tanpa tunai. Hal ini kerana sikap terlalu bergantung kepada pembayaran digital akan meletakkan Malaysia dalam risiko, terutamanya mewujudkan ancaman keselamatan dan kebimbangan geopolitik. Jadi hadirin hadirat, cubalah fikirkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.